Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim. Salah satu manfaat majlis ta'lim ikhwan, supaya kita mendapat apa yang Nabi sebut dalam hadis, iaitu wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebaik-baik bimbingan, pedoman adalah daripada Nabi. Nabi guna perkataan wa khairal hadi. Wa khairal hadi, sebaik-baik pertunjuk. Bukan wa khairal hidayah, tapi wa khairal hadi. Ini kerana pertunjuk itu hanya satu. Pertunjuk dia tak banyak, dia satu. Yang banyak itu kesesatan. Itu masa Nabi menyebut tentang ayat 153 daripada suratul An'am tentang wala tatafarraqu, jangan kamu bercerai-berai daripada jalan Allah. Masa itu Nabi buat satu garisan lurus di atas tanah. Tu Nabi menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman, sesungguhnya inilah satu-satunya jalan Allah yang lurus. Jalan Allah ini bukan di antara satu, tapi satu-satunya. Satu-satunya yang lurus, maka fattabi'uhu, kamu kena ikut yang ni. Kemudian Nabi di tepi, di atas garisan yang lurus, Nabi buat garisan yang bengkang-bengkok di kiri dan di kanan. Nabi menyatakan ini adalah subulus syaitan. Dia tak kata sabil, dia kata subul, jalan-jalan syaitan. Yad'uhu ilaih, syaitan akan hasut kamu, akan cucuk kamu ikut jalan dia. Maka Nabi kata jangan ikut, jangan kamu ikut, jangan kamu bercerai daripada jalan yang lurus. Kerana apa? Kerana wa khairal hadi hadi Muhammad. Petunjuk, bimbingan yang baik cumalah petunjuk dan bimbingan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, kerana itu kita pernah membaca riwayat yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Imam Bukhari berkenaan dengan Abu Hurairah menceritakan Nabi duduk dalam majlis. Nabi duduk dengan para sahabat dalam majlis. Tiba-tiba yuhaddisul qaum, Nabi tengah bercakap dengan sahabat-sahabat lain. Faja'ahul a'rabiyyu, tiba-tiba datang satu A'rabi, Arab Badui mungkin, datang. Tengah Nabi duduk bercakap macam tu, dia terus tanya dekat Nabi satu soalan. Mata sa'ah, mata sa'ah, kiamat itu bila? Mata bermakna bila. Kalau kita kata mata yang ni lah, naked eye, tapi mata dalam bahasa Arab bermakna bila. Mata sa'ah, bila berlakunya saat itu, saat kehancuran itu.
Maka Abu Hurairah menceritakan kepada kita, Nabi meneruskan cakap dia. Nabi buat tak tahu Nabi cakap. Di kalangan para sahabat kata, mungkin Nabi tak dengar. Mungkin Nabi tak dengar. Pasal itu Nabi teruskan percakapan dia. Tapi satu tanggapan lain kata, dah Nabi dengar, tapi dia tak suka orang potong dia cakap. Dia tak suka orang potong dia cakap. Tiba-tiba kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bertanya, aina sa'ilu 'anis sa'ah? Aina sa'ilu 'anis sa'ah? Di manakah orang yang bertanya tentang kiamat itu? Di mana orang yang bertanya tentang kiamat tu? Kan ada dalam internet kan, di Yaman kan, baru ni kita tengok ramai-ramai di Yaman, tiba-tiba mereka gali tanah, tiba-tiba mereka jumpa apa, lautan apa cik nak kata apa, lautan bara api, lautan bara dalam bumi kita ini. Jadi di atas tu tanah, di bawah tu macam gunung apa, gunung berapi punya duk mendidih tu. Di Yaman, di Yaman. Sampai depa korek, bila korek, pasiaknya dikorek yang kena dengan api yang mendidih tu jadi arang. Asap naik sampai ke atas. Subhanallah. Apa kita boleh bayang bagaimana penghuni kubur? Artinya Ibn Qayyim satu masa dulu dalam buku dia Ar-Ruh, dia pernah menyatakan bahawa neraka itu berada pada dasar bumi yang paling dalam. Itu pandangan Ibn Qayyim. Neraka itu berada pada dasar bumi yang paling dalam. Syaukani ketika membahas Nailul Autar, bab yang pertama dia bahas adalah bab ayak. Bab ayak. Itu hadis yang menceritakan tentang sahabat pergi ke laut, naik perahu pergi ke laut, tiba-tiba ayak tak ada. Ada ayak. Sahabat bertanya, balik daripada pergi laut tu, sahabat tanya, ya Rasulullah, kami hari tu pergi ke laut, ada ayak sikit, mungkin satu mineral water yang kecil tu. Kalau ayak tu kami buat wuduk, kami dah tak ada ayak nak minum. Nak minum ayak masin tak lalu. Tapi kalau kami buat minum, tak boleh buat wuduk. Kalau buat wuduk, tak boleh nak minum. Maka macam mana kami nak buat? Maka Nabi menyebut kepada para sahabat, Nabi kata, ayak itu, ayak laut itu adalah suci. Kamu boleh guna untuk berwuduk. Maka ayak hak ni buatlah minum. Dan halal segala bangkai-bangkai dia. Al-hillu maitatuh, halal bangkai-bangkai dia. Syaukani membuat satu penilaian dalam hadis ni, dalam Nailul Autar. Kata Syaukani, kenapa sahabat bertanya tentang kedudukan ayak laut? Adakah sahabat tak tahu ayak laut itu tak boleh berwuduk? Syaukani kata sebenarnya seolah-olah sahabat tahu. Tetapi dahulunya para sahabat ini mereka takut mendekati laut. Mereka takut. Kenapa mereka takut? Kerana Nabi pernah sebut. Nabi kata sesungguhnya ayak laut itu di atasnya adalah ayak, di bawahnya adalah neraka. Di atasnya adalah ayak, di bawahnya adalah neraka. Sahabat takut. Bila jadi takut, sahabat tak mau menghampiri kawasan laut, tak ambil ayak laut buat mandi ke buat apa, sampailah jadi kes tadi. Pergi, maka bertemu dengan keadaan nak ambil wuduk. Maka sahabat pun bertanya, Nabi pun menyatakan ayat laut itu mulai hari ini gunalah untuk berwuduk. Ini semua kita kata apa dia? Daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiamat hampir, kiamat sudah hampir. Pasal itu dalam surah An-Nahl Allah menggunakan perkataan ata amrullah. Ata amrullah. Telah datanglah urusan Allah. Dia guna fi'il madhi. Ata amrullah. Dia guna fi'il yang telah jadi. Kiamat itu telah jadi. Ata amrullah. Telah datanglah kepada kamu urusan Allah. Yakni hari kiamat. Wa narahu qariba. Dan kami melihat kiamat itu sesuatunya hampir. Tapi kamu melihat sesuatu yang jauh.
Maka Abu Hurairah cerita, sahabat ni dia tanya, mata sa'ah. Maka Nabi pun bertanya. Nabi kata, aina sa'ilu anis sa'ah. Siapa yang tanya ni tengah aku duduk sembang? Dia kata, ha ana ya Rasulullah. Akulah yang tanya tu. Maka Nabi SAW kata dekat dia, fa idza dhuyyatil amanatu fantadhir as-sa'ah. Fa idza dhuyyatil amanatu fantadhir as-sa'ah. Apabila amanah itu disia-siakan, kamu tunggulah saat as-sa'ah itu. Sama ada hidup jadi hancur ataupun dunia jadi hancur, tunggulah apabila amanah itu disia-siakan oleh orang, berlakulah kehancuran itu. Maka sahabat ini bertanya, wa kaifa idha'atuha? Wa kaifa idha'atuha? Macam mana maksud amanah itu disia-siakan? Macam mana amanah itu boleh disia-siakan? Nabi kata kepada sahabat, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila diberikan satu urusan bukan kepada ahlinya, kamu tunggulah kehancuran dan kerosakan. Oh, subhanallah. Kita ni bila kita duduk dalam majlis ta'lim, yang ni lah kita duduk tengok, bukan kita ada tengok benda-benda lain. Kita duduk tengok yang ni, yang Nabi sebut, hal ni lah kita duduk tengok. Kita tak perhati benda-benda lain, pandangan orang ke. Pandangan orang banyak, kita tak perhati pun. Kadang-kadang masuk kanan, keluar kiri. Kadang-kadang kita tak peduli pun pandangan orang. Tapi bila orang bercakap sesuatu tentang hadis, barulah kita memberi satu rasa, kita beri satu yang agak serius kita nak tengok. Sebab hanya hadis Nabi sahaja tidak berdusta. Jadi ikhwatul iman, yang mana Nabi cerita kepada kita, itu semuanya adalah satu kebenaran. Baik ikhwan, malam ni kita sampai pada muka surat 89. Kita sampai pada muka surat 89, jilid yang kedua. Riyadhus Salihin, jilid yang kedua. Ikhwan, malam ni kita masuk bab ditekankan untuk salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh. Ditekankan kepada kita bab salat sunat 2 rakaat sebelum salat fardu subuh. Kita namakan dengan sunat fajar. Sunat fajar. Setengah orang panggil qabliyah subuh. Panggillah, dalam hadis disebut dengan sunat fajar. Para ulama hadis banyak menyebut sunat fajar. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla az-zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Rawahu al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunat 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis Imam Bukhari. Hadis ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, Nabi kita Muhammad la yad'u, kana la yad'u adalah perangai Nabi, di antara ahwal Nabi ini, la yada', sekali-kali dia tak pernah tinggal. Ini menyebabkan Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad, kata Ibn Qayyim, sembahyang sunat subuh dengan sembahyang sunat witir adalah 2 jenis sembahyang sunat Nabi buat ketika hadiran atau safara. Ketika dia tidak safar ataupun ketika dia safar, ini tak pernah dia tinggal. Kerana Aisyah kata la yada', Nabi tak pernah, sekali-kali Nabi tak pernah tinggal. Adapun qabliyah, ba'diyah, pernah dia buat dan pernah dia tinggal ketika dia safar. Tapi witir dengan sunat fajar dia tak pernah tinggal. Menyebabkan ada bab yang kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin, bab qada balik sembahyang ni kalau tertinggal. Dan kita akan tengok Nabi pernah bangkit lambat, jaga agak lambat. Dia sembahyang malam, dia rebah sat, dia duduk tunggu Bilal. Bilal ni nak main azan ke tak azan. Nanti kita akan jumpa hadis tu. Tiba-tiba nak cerah dah.
nak cerah dah. Barulah bila pi habaq subuh dah. Tengok-tengok Nabi tengah buat sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat fajar. Nabi tahu dah waktu masuk. Dia buat sunat fajar. Sahabat-sahabat pakai kata, ya Rasulullah, sunat fajar ni nak cerah dah. Patut subuh lah dulu. Tak, Nabi kata. Hatta kalau aku jaga cerah sekalipun, aku buat sunat fajar, baru aku buat sembahyang subuh. Oh, dahsyat tak dahsyat macam tu lah. Kenapa sunat ni Nabi jaga sangat? Nanti kita akan cerita dalam hadis. Kenapa Nabi jaga sampai macam tu? Kita akan cerita dalam hadis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sunat fajar ini 4 rakaat qabla zuhur dan 2 rakaat sunat 2 rakaataini qabla al-ghadah. Subuh dipanggil dengan subuh, subuh juga dipanggil dengan fajar, subuh juga dipanggil dengan ghadah. Dipanggil dengan bukan ghadah, ghadah tu Melayu. Ni ghadah. Ghadah ghain dal alif ta bulat tu. Ghadah. Qabla ghadah, sebelum cerah, sebelum nak menunaikan salat fardu subuh. Ghadah ni nama lain kepada subuh. Subuh pun dia, fajar pun dia, ghadah pun dia juga. Demikian dengan sembahyang Isyak, ada nama yang bermacam-macam. Kenapa? Ini orang Arab, dia punya Arab. Dia kata Sabahun Nur. Sabah apa nama dia kata, Sabahun Nur. Syekh kata ini mungkin orang jahiliah sebut lah kot. Tapi orang Arab dia suka sebut morning, Sabahun Nur. Masa'un Nur. Bukan pergi masak pakai periuk tu. Masak, dia berubah cahaya, berubah sinaran matahari, dia berubah nama waktu. Kita kalau kata tengah hari, duduk tengah hari tu. Tapi orang Arab Allah bagi kelebihan masa dekat dia. Bahasa dia masak, ghada, fajar, subuh. Ini kekayaan bahasa yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Aisyah pernah cerita, ikhwatul iman, Aisyah cerita pada kita tentang 2 rakaat sembahyang ini. Aisyah kata Nabi SAW tak akan tinggal 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh, dia tak tinggal. Hatta kita bangkit pukul 7 pagi. Subuh kah dulu, fajar kah dulu? Fajar dulu. Sunat fajar dulu. Lepas tu sembahyang subuh. Orang kata biar betul. Betul lah tu. Betul lah tu. Saya nak sembahyang subuh dulu, baru lepas tu saya qadha. Terserahlah. Tapi kita ada contoh daripada Nabi, kelewatan waktu itu menyebabkan dia buat fajar dulu dan dia bercakap sesuatu. Nanti kita akan tengok. Baik, wa anha juga daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, kata Aisyah, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raka'ati al-fajri. Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ini semua jenis hadis-hadis sembahyang sunat di rumah, sunat fajar Nabi buat di rumah. Jadi banyak rawi dia adalah isteri Nabi ya. Sahabat tak rawi, sebab ini berkaitan dengan sembahyang di rumah. Sahabat ni dia tak redah sampai rumah Nabi. Tak, dia sangat menghormati. Dalam hadis Ibnu Majah, Umar ni dia masuk rumah Nabi tu, masa tu Nabi dah bergelak menantu dia. Dia masuk sekali je, iaitu masa bila? Masa Nabi hantar Aisyah balik ke rumah Abu Bakar. Pasal fitnah kan, tentang hadithul ifki, tentang fitnah yang tersebar, katanya Aisyah masuk ke Madinah dengan satu orang sahabat Nabi tanpa ada mahram. Jadi fitnah jadi. Jadi Nabi pun ambil keputusan bawa Aisyah balik rumah Abu Bakar. Bila kisah tu sampai ke Nabi, termasuk dengan Habsah ni, semua Nabi tak pergi ziarah dah. Itulah kali pertama Umar Al-Khattab sebagai sahabat dan sebagai mentua masuk rumah Nabi. Masa tu Nabi tengah berbaring, kata dia, aku masuk tengok Nabi bangkit, badan Nabi ni penuh dengan lekat, kita kata tikar mengkuang. Tidur ada tikar mengkuang tu, lekat habis badan dia. Masa itulah aku pandang ke kiri, aku nampak ada macam ayak dalam buyung. Aku tengok
periuk yang dalamnya ada gandum yang direndam. Nabi suka makan. Macam syair macam Bali-Bali ni semualah. Nabi rendam. Aku tengok Nabi punya bantai. Umar cerita, dia tengok menantu dia ambil kain yang dibuat macam sarung bantai, diperosok dalam kain tu daun-daun kurma. Kita tengok daun kurma, kita keluar, kita tengok rumah pakcik banyak daun kurma. Pakcik buat teduhan rumah tu, depan tu daun kurma kering. Daun kurma tu Nabi ambil, perosok masuk dalam bantai, buat kabu sampai buncit. Nabi jahit orang kata jahit macam apek tu jahit lihat kasim baba, jahit besar-besar punya jahit, bukan kata jahit halus-halus, jahit besar-besar. Sayyidina Umar kata Sayyidina Umar Al-Khattab, yang ni ke rumah Rasulullah, maka Sayyidina Umar menyatakan, ya Rasulullah, Rom, Parsi, Kaisar dan Kisra, Raja Rom, Raja Parsi, mereka begitu mewah. Begini kehidupan seorang kekasih Allah. Riwayat yang sama, ada riwayat daripada Imam Bukhari, tetapi Abdullah bin Mas'ud menyebut benda tu pada Nabi, izinkanlah kami buat katil satu ya Rasulullah. Hang tidaklah di atas sarir ni, hang tidaklah di atas katil ni, janganlah buat macam ni, kami tak boleh tengok. Nabi kata, jangan samakan aku dengan pembesar Rom dan Parsi. Aku ini seorang Rasul. Aku berjalan di atas dunia seperti orang yang rakib, orang yang berkelana. Jumpa satu pohon berkelana di Sahara yang panas, ada satu pokok, aku pun berteduh bawah dia. Sekadar aku nak ambil zilla tahta syajar, nak ambil teduhan pokok tu pasal panas, maka aku pun sandak belakang aku. Apabila keadaan cuaca dah mula tak panas, aku tinggal pokok tu dan aku akan terus perjalanan. Maka jangan samakan aku dengan Kisra dan Kaisar. Itulah kali pertama menunjukkan Sayyidina Umar masuk rumah Rasulullah untuk menunjukkan adab. Jadi banyak hadis-hadis yang menceritakan dalam rumah tangga Nabi adalah Aisyah, isteri Nabi, Abdullah bin Abbas yang kecil masuk ke dalam rumah Nabi, yang mereka lah boleh cerita, lain tidak boleh cerita. Aisyah cerita dalam hadis Tirmizi, bagaimana Nabi idza dakhala baitah, dia masuk ke rumah, kana mihnatu ahlihi. Aisyah yang kena cerita, sahabat tak tahu. Idza dakhala baitah, kata Yazid bin Aswad, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku tanya Aisyah, Nabi ni kalau dia masuk dalam rumah apa dia buat? Kata Aisyah, kana Nabi idza dakhala baitah, Nabi bila dia masuk dalam rumah, kana mihnatu ahli, dia sangat memahami, dia sangat faham mihnah ahli, perangai-perangai keluarga dia faham. Dia masuk-masuk, dia tahu apa nak buat dulu, nak gantung baju dulu ke, nak minta nasi dulu ke, dia tahu. Kita korang tahu. Kita masuk-masuk, nasi mana? Kita kena sang, baju pun tak tukar, minta nasi, kita kena sang dah. Nabi mihnah ahli. Bukan saja itu, bahkan dia akan buat apa yang dia rasa dia kena buat. Dia faham ahli dia. Fa idza hadaratis salah, tengah-tengah dia duduk bantu rumah-rumah dia, tiba-tiba orang bang, maka dia akan tinggalkan benda tu 24 jam. Maka dia akan pergi sembahyang. Ini satu pelajaran, ikhwan. Kita boleh tolong rumah kita boleh tolong, bahkan sunnah kita tolong, tapi bagi muka tak boleh. Sampai kita tolong bini kita, tolong, 5 suku tak sembahyang asar. Ini satu malapetaka. Pasal apa? Lain time kita tegur bini kita, kita kata sudahlah, orang dah bang dah, tak sembahyang lagi. Hari tu abang sembahyang 6 suku tak apa. Ni nama dia buah penampak. Dia bagi buah penampak ni, kita tak boleh didik dia. Pasal apa? Kita jadi sampel tegar dekat dia. Pasal apa hari tu boleh buat, pasal apa hari ni tak boleh buat. Kita kahwin, tak pernah bawa isteri kita mengaji majlis ta'lim, tak pernah. Satu hari dah boleh anak 2, anak 3, baru nak heret dia, jadi macam lembu nak kena korban. Awak dulu tak ajak, dia buat dulu tak ajak, tu nama dia korang ajak. Tak boleh nak buat apa dah.
Dulu tak apa, lah pasal apa nak kena mengaji? Dulu tak pakai tudung tak apa, lah awak tak boleh. Nabi dia tak bagi muka yang tu. Bukan dia tak sayang, dia yang paling sayang bini dia. Tapi dia tak bagi yang tu. Dia tak bagi hujah-hujah itu menyebabkan kebaikan tak boleh berlaku dalam rumah. Itu. Dia tolong bini dia, cukup-cukup waktu sembahyang, sudah. Jom kita sembahyang. Jom kita pergi sembahyang. Yang ni Aisyah cerita. Ini pun Aisyah cerita. Kata Aisyah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah lebih berhati-hati di dalam mengerjakan salat sunat melebihi 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum salat subuh. Nabi ini satu orang yang bila dia buat sembahyang sunat asyadda ta'ahudan. Dia buat sembahyang sunat dalam keadaan begitu cermat. Sembahyang sunat pajak ni lah dia buat begitu cermat. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita kepada kita, kata Aisyah, dan dia pernah juga sembahyang sunat pajak ni dalam keadaan yukhaffafu fihi ma hatta aqul aqra'u bi ummil Quran. Aisyah kata dalam hadis Abi Daud, hadis sahih Abi Daud, aku tengok Nabi punya sembahyang sunat pajak ni sampai aku rasa dia tak baca apa, dia baca Fatihah saja kot. Punya bagi keringanan, yukhaffif. Dia punya nak orang buat juga sunat pajak. Dia meringankan sembahyang dia itu, kata Aisyah, seolah-olah aku kata dia hanya membaca Ummul Quran. Dia hanya baca Fatihah, surah-surah apa dia tak baca. Tapi hadis akan cerita pada kita Nabi baca apa. Kadang-kadang dia baca Qul huwallah, kadang-kadang dia baca satu ayat daripada surah Nisa, kadang-kadang satu ayat aja, bukan satu surah, satu ayat daripada surah Baqarah. Nanti kita akan jumpa dalam hadis-hadis ini. Wa anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahuma bermakna bagi Imam Muslim, ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan 2 rakaat fajar itu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala isinya. Yang ni benar-benar kita tak boleh faham lah ya ikhwan. Nabi kata raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan apa yang ada dalam dunia. Riwayat lain, ahabbu ilayya, lebih aku cintai. Ahabbu, paling aku cintai, minad dunia jami'a, daripada dunia dan semua yang ada dalam dunia. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada satu pelajaran, apabila kita kata petunjuk Nabi yang paling baik, inilah dia. Kita mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Hanya 2 rakaat fajar lebih baik daripada ratus-ratus rakaat sunat-sunat yang bid'ah. Lebih baik. Apa yang baiknya ikhwan? Satu orang sembahyang sunat fajar 2 rakaat dengan satu orang buat sunat-sunat yang bid'ah. 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan apa yang ada dalam dunia. Kita dalam dunia ni ikhwan, kita minta satu aja. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta yang hasanah. Yang hasanah atina, bagi pada kami. Tiba-tiba Nabi kata 2 rakaat dunia khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ataupun ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Lebih aku cintai daripada dunia jami'a, kesemuanya yang ada dalam dunia. 2 rakaat fajar lebih aku cintai. Kita kata ikhwatul iman, mungkin berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah. Hadis ini nama dia hadis Qudusi. Hadis Qudusi ini tidak banyak yang sahih.
Kalau dia ada 100 hadis, mungkin yang sahih itu dalam 20 ke, sikit sangat hadis-hadis qudusi yang sahih. Tetapi ini yang sahih, yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Di sini seolah-olah ada rahsia kenapa Nabi sembahyang sunat begitu punya hebat. Dalam hadis qudusi ini, Nabi katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah katakan, man adali waliyan faqad azantuhu biharbin. Allah katakan, barang siapa yang buat musuh dengan wali aku, maka sesungguhnya dia macam nak berperang dengan aku. Siapa yang buat naya kat wali aku, man adali waliyan, siapa yang ambil wali aku buat musuh, faqad azantuhu biharbin, dia seolah-olah macam nak cari pasal nak perang dengan aku. Tengok dalam kisah riba pun sama, betul tak? Dalam surah Al-Baqarah, kisah riba pun sama. Siapa ambil riba, dia lawan dengan aku. Dia lawan dengan aku. Tapi kita di Malaysia ni alhamdulillah untung dibagi pilihan. Cara Islam pun boleh loan, cara riba pun boleh. Patut tak boleh ada pilihan? Mana boleh ada pilihan? Tapi Malaysia ni negara istimewa di bawah Bayu. Dia istimewa. Kalau kau nak ambil Islamic loan, kau ambil lah. Kalau kau nak ambil yang kalang kabut ni, kau ambil. Perkara yang haram diberi pilihan, tiba-tiba kerajaan bagi pilihan. Subhanallah. Saudi ni sebahagian orang kata negeri apa? Kalau nak naik unta, pergilah duduk Saudi. Ya? Kalau pergi duduk Saudi ni kira macam makan pulut derian, lemak. Lemak. Tetapi alhamdulillah, selemak-lemak dia, kita kata macam-macam kelemahan dia, dia tak bagi pilihan pada rakyat dan mengambil riba. Walaupun Saudi ni ada dua kiblat, satu Kaabah, satu Amerika. Walaupun macam tu, dia dengar cakap Amerika, tapi dia tak bagi pilihan pada rakyat dia, ambil yang bukan, ambil yang riba. Dia suruh Islam juga. Nampak apa ni? Kita alhamdulillah kesyukuran kepada Allah. Nak buat Islamik, buat loan apa, dia tanya, Islamik ke komersial ke, nama yang mana? Patut Islam. Banyak orang duk mengadu beli rumah. Dia bila beli rumah, yang buat rumah tu, pemaju yang buat rumah, dia ada panel loan dia. Dia ada panel loan yang dia senaraikan. Kita kata kita susah payah pergi ambil satu bank yang kita percaya okey, tiba-tiba bukan panel kawan tu, dia tak bagi kita ambil. Dia tak bagi kita ambil. Sepatutnya tak boleh wujud macam tu. Ini negara orang Islam. Negeri tambah-tambah raja kan, depa jaga agama kan. Raja jaga agama Islam, bukan agama Buddha. Kalau benda ni berteraskan Buddha, tak apa, kita orang Islam. Tak boleh riba. Quran kata hang lawan dengan aku. Ini kita biar. Ikhwatul iman, siapa yang menyakiti wali Allah, dia macam lawan dengan aku. Kemudian dalam hadis qudusi itu Nabi kata, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Allah katakan, satu orang hamba itu mendekatkan diri pada aku, maka tidak ada benda yang paling aku cinta. Kalau dia nak pakai dekat diri pada aku, pakailah benda yang paling aku cinta. Apa dia? Iaitu benda yang telah aku fardukan kepada dia. Maka Allah kata, hamba itu bila dia dekat dengan aku, dia kena dekat kepada aku dengan benda yang aku fardukan. Kalau orang tu nak dekat dengan Allah, tiba-tiba dia tak buat benda yang Allah fardu, dia tak akan dekat dengan Allah. Duk berzikir, makan bertih, sembahyang isya dak, tak akan dekat dengan Allah. Makan bertih, dia tinggal sunnah, dia tak akan dekat dengan Allah. Demi Allah, dia tak akan dekat. Kerana Allah menyatakan, wa ma taqarraba ila 'abdin bi syai'in, dan tidaklah hamba itu dekat dengan aku dengan sesuatu yang paling aku cintai, apa yang telah aku fardukan pada dia. Allah kata apa dalam Quran? Wa ahallallahu al-bai'a.
aku halalkan jual beli, aku fardukan jual beli. Wa haramur riba, aku haramkan riba. Dalam riba ada dua fardu. Satu fardu Allah beri kepada kita apa dia? Allah haramkan riba, satu, dan Allah haramkan kita mendekati riba. Dua jenis fardu ada di situ. Kalau kita ambil riba, kita semayang, sampai bila semayang itu tak akan mendekatkan kita kepada Allah. Sampai bila-bila. Kemudian Allah Ta'ala katakan, ini mungkin kaitan dengan semayang sunat fajar yang kita sebutkan tadi, dan sunat-sunat yang menjadi Nabi tak tinggal ini. Allah katakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuh. Allah kata, sentiasalah hamba itu mendekatkan diri kepada aku dengan sembahyang sunat, sehinggalah sembahyang sunat itu menyebabkan aku sangat mencintai dia. Mungkinlah ini yang menyebabkan Nabi kata sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isi dia. Menyebabkan Nabi katakan, aku lebih suka sunat fajar, lebih aku cintai sunat fajar lebih daripada dunia dan seluruh yang ada dalam dia. Kenapa ikhwan? Kerana orang tu dia sembahyang sunat dengan tujuan yataqarrabu ilayya, untuk mendekatkan diri pada Allah, bin nawafil, dengan sembahyang sunat itu, hatta uhibbuhu. Sembahyang sunat macam tu boleh menyebabkan Allah mencintai dia. Dan Quran pula kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu nak Allah cinta kamu, kamu ikut Muhammad. Maka apa yang Muhammad sembahyang sunat, kita sembahyang sunat dengannya, sehingga sembahyang sunat itu mendatangkan cinta Allah pada kita. Subhanallah. Jadi jangan buat sembahyang sunat bid'ah ni, jangan. Sunat hadiah ke, sunat hajat ramai-ramai ke, jangan buat. Sunat tasbih ramai-ramai ke, jangan buat. Sunat taubat ramai-ramai ke, jangan buat. Kalau nak sembahyang tasbih, sembahyang seorang-seorang. Cukup seumur hidup sekali dah kita buat. Tak payah buat tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari. Tak payah. Bukan agenda sembahyang tasbih itu sembahyang malam kita, tidak. Hadis Bukhari menyatakan Nabi sembahyang malam 12 rakaat, 13 rakaat. Hanya tahajud. Tak ada apa sunat taubat. Sunat taubat ni kita buat bila? Bila kita rasa berdosa. Jiwa kita tak tentram. Kita macam-macam kita duduk buat kereta kan, hari-hari jumpa orang, duduk tengok orang dedah aurat ni benda biasa. Ada tak pernah tengok orang dedah aurat balik-balik tak tenang? Bini kata, abang pasal apa tak tenang ni? Saya tadi pagi lah, bukan nak kata apa, cuma tadi pagi tengok aurat orang saya ingat kalau ada orang cakap lagu tu inilah wali di abad ini. Pasal ustaz pun tak rasa apa. Ustaz pun tak rasa apa. Tak pernah abadnya balik-balik sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Pasal apa? Tertengok aurat orang. Tak pernah. Tapi dalam hidup kita, pernah kita buat satu benda, bila kita balik, kita teringat, jiwa kita tak tenteram. Ya, jenis macam tu, ambil ayat sembahyang sunat 2 rakaat, beristighfar pada Allah. Itu adalah dosa. Itu adalah dosa, Nabi kata. Nawas bin Sam'an tanya dosa pada Nabi. Nabi kata apa dia? Wal ismu ma haka fi sadrik. Dosa apa yang ada dalam hati kamu, menyebabkan kamu tak tenang duduk dan kamu tak mau orang tahu apa yang kamu duk rasalah. Itu adalah dosa. Saya sembang dengan Pak Cik Syahar, melawak semua cukup. Tiba-tiba satu hari saya tertinggi suara dengan Pak Cik. Balik-balik, awak aku cakap macam tu sampai malam. Maka ambil ayat sembahyang taubat 2 rakaat. Itu yang dimaksudkan dengan sembahyang taubat, bukan agenda tengah malam. Nak tidur sembahyang taubat, nak tidur sembahyang taubat, nak tidur sembahyang tasbih. Datang bulan Ramadan 10 terakhir, agenda qiyamul apa dia? Taubat 2 rakaat, tasbih 4 rakaat. Tak, bukan begitu. Inilah yang dimaksudkan dengan sembahyang taubat. Hari kita buat salah dan salah itu menguasai jiwa kita. Nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Hati kita ni mula rasa Tuhan mula marah kita. Sembahyanglah 2 rakaat.
Tetapi sembahyang sunat yang Nabi buat ni mesti kita buat. Kenapa? Ni hadis ni bagi tahu pada kita, di situ ada hatta uhibbuhu. Sembahyang sunat yang Nabi buat, kalau kita ikut, sembahyang sunat itu mendatangkan cinta Allah kepada kita. Itu kita kena buat. Kalau kita buat sembahyang sunat bid'ah, mardud, ditolak. Ditolak, sangat-sangat ditolak. Tak payah jawab dah, sangat ditolak. Berlaku kematian, orang sembahyang sunat hadiah. Siapa pernah buat sunat hadiah? Nabi buat? Tak buat. Sahabat buat? Tak buat. Mazhab Syafi'i buat? Tak ada bab dalam kitab Syafi'i. Tu yang bahasa Arab, duk ada 9 jilid, 10 jilid. Tak ada bab. Bukan kata ada nama kitab, tak ada bab. Orang buat. Orang lungguk atas kepala Imam Syafi'i. Yang dia suruh buat, dia tak buat. Yang dia tak kata, dia kata buat. Tak ada bab. Jangan buat yang bid'ah. Kalau buat yang sunnah, Allah cinta. Buat yang bid'ah, Allah benci. Dikatakan dalam hadis Imam Bukhari daripada Aisyah juga, hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tak ikut aku, jawapan dia radun, mardud, ditolak. Pasal itu Nabi jaga sembahyang sunat macam ni. Sampai bila ikhwan kita sembahyang sunat ni? Sembahyang sunat ini hatta uhibbuhu, sampai dia bawa kita lemah lembut hati dengan Allah Ta'ala, rafiq, jadi lemah lembut kita dengan Allah Ta'ala. Sembahyang sunat itu boleh menjadi satu tazkiyah, pembersihan jiwa. Terutama sunat-sunat yang Nabi sebut macam ni. 2 rakaat sunat fajar sahaja, lebih aku cintai daripada dunia dan isi dia. Lebih baik daripada dunia dan isi dia. Wallahu a'lam. Tak boleh faham. Tapi hadis ni seolah-olah dia kata apa? Bila kita buat benda yang Allah fardu, bila kita buat benda yang Allah sunatkan, kerana Nabi pun buat, kita buat, sampai satu tahap Allah Ta'ala cinta kita. Maka apa akan jadi pada kita pada hari itu, ikhwan? Hadis Bukhari ni kata, fa idza ahabbtuhu, bila aku dah kasih, dah tengok hamba ni, dia buat apa yang Nabi buat, aku kasih dengan dia. Apa jadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan jadikan hamba aku ini, pendengaran dia adalah pendengaran aku yang dia dengar dengannya. Oh dahsyat. Aku jadikan pendengaran aku pendengaran dia yang dia dengar dengannya. Apa aku buat kat dia? Wa basaruhu, aku jadikan penglihatan dia alladhi yubsiru bihi. Aku jadikan penglihatannya, dia melihat, tetapi aku melihat dengannya. Atau mungkin orang Melayu panggil pirasat ke. Kalau pi dahsyat teruk, pirasat. Tak salah. Ittaqu firasatal mu'min, kata Osman kan. Ya, bila Anas masuk ke rumah Osman, Anas di antara orang yang sangat berhati-hati. Terus Osman pernah tegur Anas, kata, mata kamu telah menunjukkan kamu buat sesuatu. Dia bukan doktor pakar, dia bukan pakar mata. Kalau Dr. Razak pakar mata Pak ni. Ini sahabat Nabi boleh kata, mata kamu dah bagi tahu kamu buat sesuatu. Maka dikatakan ittaqu firasatal mu'min, takutlah dengan penglihatan mukmin, kerana di situ ada penglihatan Allah. Benda ni wujud. Dalam hadis Bukhari ni wujud. Bila orang itu menggunakan ibadat fardu dan ibadat sunat yang Nabi tak tinggal dengannya, dia beramal kerana mencintai Nabi, kerana ada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikhwan, tapak asas kita buat ibadat sunat dan sunnah yang ni lah. Tapak asas yang ni lah. Ayat Al-Ahzab inilah 21. Allah jadikan Rasulullah itu contoh kepada kita, contoh yang paling baik. Kerana itu kita buat apa yang dia buat, kita tinggal apa yang dia tinggal. Dengan ayat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kamu nak cinta Allah, kamu nak Allah ampun dosa kamu, fattabi'uni. Ikut cuma satu orang, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tapak asas kita. Orang buat, itu bukan kita punya contoh. Nabi buat, kita contoh. Orang tinggal, bukan kita ikut. Tapi kalau Nabi tinggal, demi Allah kita tinggal. Kenapa? Di sini ada rahsia yang akbar.
rasanya sangat besar. Sampai pada peringkat ibadat yang kita buat itu Allah Ta'ala cintai kita. Allah jadikan penglihatan Allah sama dengan penglihatan kita. Allah jadikan pendengaran Allah sama dengan kita. Wa yadahu allati yabtishu biha. Allah jadikan tangan dia, apa yang dia genggam dengannya, itu juga genggaman daripada Allah. Allah jadikan apa dia? Wa rijlahu allati yamshi biha. Kaki yang dia berjalan ke mana sahaja, aku yang berjalan dengan dia. Wa in sa'alani la u'tiyanna, sampai pada peringkat bila dia tadah tangan meminta, mesti aku bagi. Wala in ista'adzani la u'izanna, apabila dia memohon perlindungan satu-satu benda, mesti aku lindung dia. Hadis ni hadis Bukhari. Apa kata Ibnu Hajar Asqalani? Hadis ini menerangkan tentang wali-walinya Allah cintai. Siapa dia wali Allah? Orang yang mendekatkan diri pada Allah dengan benda wajib dan membawa cinta Allah dalam hidup dia dengan benda sunat, sampai Allah mencintai dia dengan dua perkara itu. Khalas, tamat dekat tu. Maka Nabi sembahyang sunat fajar macam mana? Aisyah kata sampai peringkat aku rasa macam dia baca Fatihah saja, tapi dia tak tinggal. Oh subhanallah, ikhwatul iman. Sunat ini lebih baik daripada semua ibadat bid'ah dalam dunia ini. 2 rakaat fajar aja. Dalam hati seorang-seorang kita buat, dalam hati ingat nak menghidupkan sunnah Nabi, nak mencari cinta kasih Allah, pasti kita akan dapat karamah-karamah yang ada. Pasti. Ini satu kemuliaan yang Allah bagi. Dan dalam Riyadhus Salihin ini kita ada bab apa dia? Karamah wali-wali Allah. Nah, kita boleh tengok wali Allah ni siapa dia? Hak duduk di Tok Ramat tu kah? Hak duduk di Tok Ramat tu kah? Hak yang ditanam di makam-makam besar, pulau besar tu kah? Atau siapa dia? Karamat Tok Wali. Dia karamat Tok Wali. Orang yang mendekatkan diri pada Allah dengan benda wajib, dan dia buat benda sunat sampai Allah mencintai dia, dan Allah mula menganugerahkan karamah-karamah pada pendengaran, penglihatan, langkah, pegangan, sampai pada peringkat dia berdoa Allah nak bagi, dia mohon perlindungan, Allah lindung dia. Ikhwatul iman, sambung hadis ini. Wa an Abi Abdillah Bilal bin Rabah radhiyallahu an, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyu'zinahu bi salatil ghadah, fashaghalat Aisyatu bi Bilalan bi amrin sa'alatuhu anhu hatta asbah jiddan. Antum apa? Bertanda pada perkataan hatta asbaha jiddan. Faqama Bilalun fa'azanahu bis-salah wa taba'a adhanahu falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma kharaja shalla bin-nasi fa akhbarahu anna Aisyata shaghalatuhu bi amri sa'alatuhu anhu hatta asbaha jiddan wa annahu abta'a an alayhi bil khuruj. Faqala ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kuntu raka'atu raka'ati al-fajri. Faqala ya Rasulullah innaka asbahta jiddan. Qal law asbahtu akthar mimma asbahtu la raka'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma. Rawahu Abu Daud bi isnad hasan. Tapi sebahagian para ulama menyatakan sahih. At-Tirmidzi, Abu Daud menyatakan hasan, tapi dalam syarah hadis ini para ulama menyatakan syawahid dia begitu tinggi sampai dia dikatakan sahih. Ada peristiwa yang menarik tentang hadis ini dari Abu Abdillah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Abu Abdillah, dia dipanggil dengan nama Abu Abdillah, anak Bilal nama Abdullah. Semua sahabat Nabi suka nama Abdullah. Jadi kita orang Malaysia, Abdullah. Pasal Nabi kata nama yang paling Allah cintai Abdullah. Nabi Muhammad nama dia Muhammad, nama dia Ahmad. Tapi dalam hadis Nabi kata apa? Faqulu, panggillah aku Abdullah wa rasuluh. Panggillah aku Abdullah dan utusan Allah. Oh, dua nama dia suka.
Allah pun sebut dalam ayat dia, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah membawa hambanya. Oh, Nabi cukup syak. Panggil Nabi Abdullah ni Nabi syak. Kita nama Abdullah panggil lah, panggil Pak Lah. Beralih umur dengan penat dengan lelah mau cukup. Duk lah Abdullah. Pasal duk lah Abdullah. Namanya sangat cantik, Abdullah. Bagus nama itu. Tapi dia tak berapa glamour. Wa ahabbu ilallahi Abdurrahman. Sesudahnya Allah menyukai nama yang dipanggil dengan Abdurrahman. Dan banyak lagi nama-nama yang dikaitkan dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Kalau nama orang perempuan, kita habaq panggil nama isteri Nabi. Saya jumpa baru ni satu kakak. Semalam saya cerita dekat Lebat Tahir. Nama dia Mukminah. Oh, dahsyat nama dia. Orang pun dahsyat. Saya tak sangka di Batu Pahat Johor ada orang perempuan macam tu. Tak sangka saya. Saya duk ingat orang perempuan tu ada di Batu Ilmi aja. Sebab wanita mengaji di Batu Ilmi ni sangat mukminah. Sangat baik. Saya pergi tempat lain, saya tak jumpa muslimat macam Batu Ilmi ni. Kasut susun. Muslimat lain kasut macam setan, limpang-limpang. Muslimat di Batu Ilmi kasut dia susun cantik, dia parking cantik. Rupanya ada juga satu lagi muslimat di Batu Pahat seperti muslimat Batu Ilmi. Kakak kita ni nama dia Mukminah. Saya tanya, kak nama apa? Dia kata, saya nak sebut nama saya pun saya takut ustaz. Dia sebut-sebut ayat mata dia turun. Dia sembang dengan saya 5 minit, muka dia basah dengan ayat mata. Dia Allah Ta'ala beri sekeping hati yang sangat dahsyat sampai saya malu kat dia. Dia perempuan, dia tak keluar Azhar, dia tak keluar mana-mana, dia tak balik pengajian mana-mana. Tetapi kita menyampaikan sunnah, kita malu tengok dia. Dia malu dengan namanya mak dia bagi kat dia, Mukminah, wanita yang beriman pada Allah. Dia malu dengan nama tu. Kemudian sifat dia yang kedua apa daripada dia? Dia bila dengar kuliah, dia balik, dia akan cerita pada adik-beradik dia. Dia akan cerita, ni sunnah, ni sunnah. Bila dia cerita, adik-beradik dia tak mau ikut. Dia menangis lah tu juga. Ayat mata dia turun ni membasahi muka dia. Tengah dia cerita kat saya pun, habis muka dia ni basah ayat mata. Dia kata, syurga bukan hak kita seorang ustaz. Syurga ni hak semua orang. Tapi macam mana manusia nak masuk syurga kalau dia tak ikut sunnah junjungan alam ini? Bila kita cerita pasal sunnah, dia tak mau ikut. Sebenarnya dia melepaskan tangan daripada syurga Allah. Hati saya sangat pilu bila tengok orang tak mau ikut sunnah Nabi. Dia teriak ni, subhanallah. Allah anugerahkan hati macam tu pada dia. Terbalik, mangkus. Terbalik dengan hati ustaz-ustaz kita hari ni. Bila orang ikut sunnah, ustaz raplah. Allah ikut sunnah pula dah. Bila orang tu buat bid'ah, ustaz seronok. Ustaz seronok. Dahulu kita katakan, di antara adab masuk masjid, masuk dengan tenang, sembahyang tahiyat 2 rakaat. Kalau kita baca Quran, jangan ganggu orang sembahyang. Kita sentiasa bagi tahu benda tu. Kalau kita zikir, imam zikir, subhanallah, 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 jangan pakai mikrofon kuat-kuat. Pasal di belakang ni banyak masbuk-masbuk. Orang main lambat nak sembahyang. Zikir hanya sunat, tapi sembahyang isyanya lambat itu adalah wajib. Jangan kacau dia, letak mikrofon bawah. Subhanallah, subhanallah, sudah cukup. Kita tidak berdoa pada Tuhan yang peka. Tuhan sangat mendengar. Orang setuju. Tapi hari ini kita tengok trend di Selangor, di Kuala Lumpur, mungkin dah sampai di Pulau Pinang. Orang ambil kompang masuk dalam masjid, orang pukul. Pang, 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 pukul kompang. Orang panggil Ya Hanana. Pukul kompang, tengah-tengah masjid. Pukul kompang. Berqasidah, berburdah. Masa tu tak peduli dah siapa semayang, siapa zikir, tak peduli. Pada mereka inilah cara mengimarahkan masjid. Sangat pelik hati ustaz-ustaz ni. Berbanding dengan hati kak kita nama Mukminah ni. Sangat pelik. Mereka percaya cinta dengan Nabi pukul pompang.
Dan kita bertanya daripada sahabat yang Quran kata mereka ahli syurga, siapa yang pukul pompang, tanda cinta Nabi. Depa katuk kompang kepala orang dah. Pasal orang itu memusuhi Nabi. Kita antum, kalau antum masih ingat lagi pelajaran kita belajar hari itu, pada muka surat berapa kita belajar hari itu? Kita jumpa perkataan daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sebut kepada kita tentang satu perkara yang sangat keras, iaitu Abdullah bin Abbas kata kepada kita, "Lau taraktum sunnat nabiyikum la dalaltum," iaitu pada muka surat 79. Ketika kita belajar bab tentang keutamaan salat jamaah, kita jumpa hadis muka surat 79, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia menceritakan tentang kedudukan sunnah Nabi. Dia cerita macam mana tentang sunan al-huda, petunjuk yang membawa kepada hidayah Allah Ta'ala. Dia kata, daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah sembahyang fardu di rumah. Beliau hanya sembahyang sunat di rumah. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud kata kalimah yang besar tu. Dia kata, "Lau taraktum sunnat nabiyikum la dalaltum." Kalau kamu semua tinggal sunnah Nabi kamu pasti akan sesat. Dahsyat Pak Amir, nah? 1, 2, 3. Nombor 3 daripada bawah tu ada pada perkataan lau taraktum sunnat nabiyikum la dalaltum. Abdullah bin Mas'ud kata sesat. Orang hari ini kata bukan sesat, itulah alamat kecintaan. Wah, alamat kecintaan pukul pompang masuk masjid. Abdullah bin Mas'ud juga tengok orang berzikir dalam masjid, dia marah. Dia kata, awaklah hampa ni cepat sangat buka pintu sesat. Nabi baru aja mati, pasal apa pergi buat benda Nabi tak buat? Oh, sangat pelik ikhwatul iman. Sangat pelik pelajaran yang kita dididik pada hari ini dengan asuhan agama yang Nabi tinggalkan. Bilal bin Rabah Al-Habashi ni, Abu Abdillah Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah untuk azan solat subuh. Annahu atan Nabi, dia mai ke masjid, dia nak azan subuh Bilal ni. Kemudian Bilal ditanyai sesuatu oleh Aisyah sampai waktu pagi benak-benak. Bilal nak masuk azan subuh, Aisyah sekat dia. Apa dia? Aisyah tanya dia soalan yang saya suruh antum tanda tadi, hatta asbaha jiddan, sampai dah subuh masuk betul-betul dah ni. Ni siang duk lari pergi dah ni. Aisyah duk tanya tak habis lagi. Apanya Aisyah tanya tak tahu lah. Bilal kata, Bilal tu hak dah. Pasal apa? Pasal Aisyah ummahatul mukminin. Dia tak akan derhaka. Aisyah itu adalah ibu orang beriman. Dia minta maaf lah Aisyah, ni waktu dah masuk, dia tak buat. Dia layan Aisyah. Dia layan Aisyah. Sampailah waktu subuh benak-benak masuk dan cerah duk mai dah. Bila lantas azan untuk salat subuh dan dilanjutkan dengan iqamah. Bila dah tengok dekat nak cerah, dia azan juga. Ini adalah petunjuk kepada kita. Kita bangkit lewat macam mana pun, kita nak semayang, kita mau azan. Tak ada mikrofon azan lagu kita pasal kita tak dengar azan tadi. Bukan masalah orang tak azan, kita tak dengar azan. Kita bangkit lambat subuh, azan. Tapi azan lagu kita lah. Azan, lepas tu kita iqamah, baru kita semayang. Bilal pun azan. Lantas azan untuk solat subuh dan dilanjutkan dengan iqamah. Dah habis semua, maka wataba'a azanahu, maka dia pun mengikuti azan itu dengan melakukan iqamah. Kemudian Nabi pun dengarlah orang azan, Nabi dengar. Ketika beliau keluar untuk mengimamkan salat, Nabi keluar, beliau menceritakan bahawa Aisyah menanyakan sesuatu sampai pada waktu pagi-pagi benar. Dan ada hal lain menyebabkan beliau lambat keluar. Bilal bagi tahu Rasulullah, sebenarnya aku lambat azan ni bukan pasal apa, pasal Aisyah
pasal Aisyah. Bilal cerita dengan tidak menjatuhkan maruah Aisyah, dengan lemah lembut menjaga martabat Aisyah sebagai ummahatul mukminin. Jaga. Kita tak boleh kata macam-macam ketika kita sebut nama isteri-isteri Nabi ni, tak boleh. Walaupun mereka manusia, mereka bukan rasul, mereka bukan maksum, tetapi mereka adalah ahlul bait. Surah Al-Ahzab menyatakan Allah telah bersihkan keluarga Nabi daripada dosa. Bukan ahlul bait jadi-jadian yang datang daripada Lebanon ni. Ini semua werewolf. Manusia jadi-jadian, hidung tinggi sikit macam Undertaker 6 kaki 7 kaki, mai daripada Lebanon, kulit cerah sikit, bubuh di belakang Hasani Husaini, terus jadi ahlul bait. Mai Malaysia, pukul gendang, pukul kompang dalam masjid. Orang kita tabiak depa ni, ikut depa ni sampai dak. Ini semua perkara yang sesat dan menyesatkan. Lepas tu buat majlis makan malam, satu kerusi RM5. RM50. Pasal apa? Makan dengan keluarga Hasani. Nak cari keluarga Hasan ni, Hasani. Oh, saya dah. Makan satu meja. Tapi pelik sikit. Nabi cerah, dia ni gelap. Peduli apa? Di belakang ada Hasan sudah. Tapi orang mencari duit guna nama Nabi, cari duit. Yang paling pelik benar ajaib, yang orang putih kata mengendoskan, mengiyakan benda ni, ustaz. Dia kata cuba tengok hidung dia tu, hidung Nabi. Astaghfirullahalazim. Dia tengok Arab-Arab lain, cuba tengok hidung orang Iran macam mana. Jangan, ini bukan pencarian makan yang sangat baik. Ini bukan begitu. Dia hormat kepada ummahatul mukminin, dan dia cerita pasal apa dia lambat. Dan ini juga satu sunnah kita belajar. Bila kita sepatutnya buat satu kerja time, tiba-tiba kita lambat, maka kita mesti menceritakan sebab-sebab kelambatan kita. Bila telah mengambil langkah itu, mesti kita cerita. Pasal kita diberi amanah masa. Bila diberi amanah muazzin, tiba-tiba dia lambat, dia kena cerita pasal apa dia lambat. Walaupun dia cerita tu berkaitan dengan orang-orang yang hebat, yang menyebabkan dia lambat sebab dia Aisyah. Dia tak sorok cerita walaupun Aisyah menjadi sebab dia lambat, tapi dia cerita dengan rafiq, dengan lemah lembut. Dia kata Aisyah bertanya pada dia dan dia melayan soalan Aisyah, maka dia lambat. Rupanya dia ingat dia bang lambat, Nabi keluar lagi lambat. Nabi duduk dalam rumah, Nabi keluar lagi lambat. Dah azan, dah qamat, Nabi tak keluar lagi. Barulah Nabi keluar. Ini cerita dia. Kemudian beliau bersabda, Nabi keluar. Bila azan dah lambat, bila qamat dah lambat, matahari dah duduk naik dah, Nabi keluar lagi lambat. Nabi keluar, Nabi sembahyang semua dengan mereka. Nabi kata sepatah, Nabi kata sesungguhnya aku mengerjakan 2 rakaat sunat fajar lebih dulu. Patut-patut dah lambat, azan qamat, sembahyanglah subuh. Dak Nabi kata, aku lambat. Bila hang azan lambat, hang qamat pun lambat, aku keluar lagi lambat. Pasal aku tak akan keluar selagi aku tak buat sunat fajar 2 rakaat. Tengok, ada seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuan sudah berada pada waktu pagi-pagi ni. Sahabat tu kata kat Nabi, ya Rasulullah, innaka asbahta jiddan. Ini betul-betul dah pagi dah ni, matahari dah nampak dah. Dah pagi dah, jiddan, pagi betul ni. Tuan buat sembahyang sunat dulu. Heranlah, sahabat heranlah. Kalau kita bukan heran, memang perangai kita macam tu. Sahabat heran. Ya Rasulullah, apa ni? Apa Nabi jawab? Tengok, Nabi bela sunat 2 rakaat sunat fajar. Nabi kata, walaupun waktu lebih pagi lagi, nescaya aku tetap mengerjakan 2 rakaat fajar dengan sesempurna-sempurnanya dan sebaik-baiknya. Tengok. Kerana sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh, tak tahu. Dan sampai hari ini ikhwan, sampai pagi inilah kita bangkit, Allah Ta'ala tak ambil nyawa kita lagi. Bermakna Allah telah memberi peluang kita buat ibadatnya lebih baik daripada tempat kita duduk. Adakah kita buat? Oh, bermakna kita kehilangan satu mutiara yang sangat dahsyat.
kata Syekh yang mensyarahkan Riyadhus Salihin, di antaranya Salim Aid Salim Hilali, seorang anak Albani, anak murid Albani. Dia kata satu orang yang sembahyang subuh tanpa sunat fajar, sepatutnya dia menangis dan beristighfar kepada Allah. Ini bukan kerana dia meninggalkan solat subuh, kerana dia telah berani sembahyang subuh tanpa 2 rakaat fajar. Bodoh siapa ni? Kita duduk di hotel ke, di rumah ke, di mana ke, sakit ke tak sakit, 2 rakaat sunat fajar buat. Kita bangkit lambat macam mana pun, jaga-jaga dah 7.30. Cara kita lah ambil wuduk semua, kita azan pelan-pelan, lepas tu 2 rakaat sunat fajar, lepas tu sunat fajar. Tak salah kita bangkit terus sembahyang subuh. Kita akan jumpa hadis, kalau begitu cara kita, lepas sembahyang subuh qada balik 2 rakaat sunat fajar. Tapi dalam kes ni Nabi tak qada. Tak ada kes Nabi suruh kita qada. Bermakna apa cerita pun, sakit lagu sakit, tak larat lagu tak larat, 2 rakaat sunat fajar jangan kita tinggal. Oh subhanallah, kita belajar sesuatu. Kita nak tahu yang kata nilai dia lebih baik daripada dunia dan seisinya, kita buat dulu. Tapi setahu saya lah, pengalaman kita buat, permintaan kita dalam sunat fajar ni Allah tak pernah tolak. Kita berdoa pada Allah waktu subuh dengan kita berdoa pada Allah pada waktu-waktu bukan subuh ni sangat tak sama. Dan tak sama orang yang berdoa pada Allah ketika waktu tahajud dengan berdoa pada Allah pada waktu subuh pun tak sama. Nilai orang berdoa pada waktu tahajud jauh dekat dia dengan Tuhan. Kerana waktu subuh ni adalah waktu yang berbaki daripada Allah nak naik ke arash. 1/3 malam Allah turun ke langit dunia mendengar. Dan Allah suruh kita bangkit semayang, dia nak mendengar, berdoa, mintalah. Bila dah habis dah semua semayang subuh dan waktu subuh pun dah habis, Allah Ta'ala akan naik ke arash dia. Jadi bila kita solat subuh tu, dia seolah-olah waktu yang berbaki daripada Allah masih ada di langit dunia. Dia nak tengok hamba dia. Jadi kita baca doa, dan lepas tu pula kita semayang sunat fajar. Di antara azan dan iqamah, dalam hadis yang telah kita jumpa lepas-lepas, Nabi menyatakan doa yang tidak ditolak di antara azan dan iqamah. Kita katalah kita tak buat qabliyah zuhur, qabliyah maghrib, kan? Kita tak buat. Kita buat ba'diyah maghrib. Tapi ada orang buat. Jadi bila dia buat, tentulah mengambil masa 2 minit ke 3 minit. Kalau kita tak mau buat, habis kita nak buat apa? Doa jangan tinggal. Jangan tinggal doa. Dia duduk sembahyang di situ. Daripada kita duduk di luar, duduk balai rokok, duduk sembang, masuk dalam masjid, duduk mana-mana tempat kita duduk, tadah tangan minta. Itu waktu yang makbul doa. Kalau tak mau buat sunat, qabliyah isyak ke, qabliyah maghrib ke, tak mau buat qabliyah asar ke, tapi bainal azan wal iqamah itu da'watun mustajab. Dakwah, doa yang sangat mustajab. Jangan tinggalkan. Kalau tak mau masuk masjid pun, berdiri di luar, minta doa pada Allah. Dan ini tempat-tempat yang kita disunahkan berdoa dengan mengangkat tangan. Dengan mengangkat tangan. Ada doa kita doa tak angkat tangan. Tapi ini tempat yang mustajab kita doa dengan angkat tangan. Berdiri pun boleh, duduk pun boleh. Tetapi yang jelasnya apa dia? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku punya ingat, aku punya rasa banyak doa-doa aku yang Tuhan makbulkan dengan hati yang tawaduk. Duduk atas motor ke dalam kereta ke, kita baca doa pada Allah dengan menghadap kiblat, dengan doa yang tawaduk, kita minta pada Allah. Dakwah mustajab, satu doa yang sangat diterima di sisi Allah. Tapi banyak kita sia-siakan, pakcik. Kita sia-siakan. Dan saya harap orang yang mengaji sunnah di Baitul Ilmi tidak menyia-nyiakan keadaan ini. Tidak sia-siakan. Hatta kita buka puasa tadi, kita buka puasa ramai-ramai, ada dakwah yang mustajab. Maka masa buka puasa terbalik pula. Doa yang kita minta ketika buka puasa tak sunnah pula angkat tangan. Tak sunnah.
Tetapi doa yang didatangkan dalam bentuk harapan. Kita duk makan dengan mulut karipap lagi satu, nak nyok baca doa lagu tu tak menasabah dah. Bismillah. Kita minum air, kita makan. Tetapi orang kata kita macam diam sejenak, walaupun mulut kita sedang kunyah, sedang memohon harapan kepada Allah. Kenapa? Ini waktu yang mustajab. Walau bagaimanapun orang buka puasa ni istimewa. Kalau dia tak baca doa apa pun, mustajab tu tak ada pada dia. Itu istimewa orang puasa. Kita tak puasa ni, kita tumpang dia lah. Berkat, orang tu tumpang berkat. Tetapi bagi orang yang tak puasa, tak buat qabliyah zuhur, tak buat qabliyah maghrib, tak buat qabliyah isyak, tak buat qabliyah, tak buat sembahyang sunat asar. Tapi bila orang azankan berkumandang azan, di situ ada da'watun mustajabah, sampailah dia iqamah. Habis iqamah, waktu tu ditutup. Sampai kalau kawan tu sembahyang sunat pun, hentikan sembahyang sunat dia. Hentikan. Orang kamat aja, tidak ada sembahyang sunat. Fala salata illa al-maktubah. Tidak ada salat melainkan yang wajib. Tamak ada terus dia lari pergi macam tu, ataupun dia nak bagi salam kiri kanan, atas dia lah. Tapi hentikan sembahyang sunat. Cuma orang tengok pelik apa ni? Ini mesti pok-pok batu ilmi. Bukan pok-pok batu ilmi. Itu daripada ajaran dan sunnah Rasulullah. Ajaran daripada sunnah Rasulullah. Saya tengok ikhwan, di sini ada satu benda yang sangat dahsyat. Antum bayang kita duduk sembahyang sunat 2 rakaat. Katalah kita buat tahiyatul masjid. Tiba-tiba tu bila kamat, kita bagi salam. Sama ada kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Sedangkan ada lagi 1 rakaat nak habis. Ataupun kita tak bagi salam, terus kita tinggalkan sembahyang tu, kita pergi. Kita tanya untuk apa? Meninggalkan sembahyang untuk sembahyang. Betul? Tetapi kenapa tinggalkan sembahyang ini untuk sembahyang itu? Tidak ada sebab lain. Kerana Rasulullah menyatakan sembahyang itu lebih besar daripada sembahyang ini. Antum tengok betapa mendengar cakap Nabi itu lebih besar daripada beribadat. Itu sebenarnya. Dengar cakap Nabi itu lebih besar daripada hal ehwal beribadat. Sembahyang tu dah ibadat. Tapi Nabi yang kata, bila orang kamat, tak boleh dah sembahyang. Kita tinggal benda yang kita beribadat dalamnya kerana littiba'i sunnah. Ini kedudukan yang paling besar. Allahu Akbar. Kalaulah kita boleh buat benda ni dalam hidup kita, mengikut sunnah, kerana sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah din, din itu adalah sunnah. Tak faham sunnah bermakna tak faham Islam seluruhnya. Baik, selepas ini insya-Allah kita masuk bab tentang sunat meringankan 2 rakaat pajak dan penjelasan tentang ayat atau surah yang dibaca pada kedua rakaat itu. Bab akan datang tentang Nabi ajak kita sembahyang sunat pajak itu boleh dibuat dengan seringan-ringannya. Dan kalau nak baca surah, ada surah Nabi pilih kat kita. Bacalah surah-surah ni. Masih ada petunjuk daripada Nabi. InsyaAllah kita tengok lagi sekali. Kadang masuk puasa dah masa tu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.